لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah pada kali ini kita bertemu pula pada sesi ataupun siri yang kedua dalam perbicaraan bab sirah baginda Nabi SAW, yang mana diberikan kepada saya ataupun satu tugasan, iaitu berkaitan dengan Fathu Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Sebelum itu, saya Muhammad Zahirul Arash bin Nurizan, nombor metrik I20204853, insya-Allah akan membawa kepada hadirin sekalian berkaitan dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah iaitu pembukaan kota Makkah yang berlaku pada 8 Hijrah. Peristiwa ini berlaku apabila di antara dua kabilah, iaitu kabilah Khuza'ah dan Bani Bakar, yang mana mereka ini telah memeterai ataupun setuju di dalam perjanjian Hudaibiyah. Di antara perjanjian Hudaibiyah iaitu tidak boleh melakukan peperangan selama 10 tahun. Tetapi akibat daripada perasaan yang tidak puas hati, perasaan dendam, maka puak-puak Bani Khuza'ah mereka ini kan berlaku di antara puak Bani Bakar dan Bani Khuza'ah, di mana puak Bani Bakar mereka ini telah membunuh puak Bani Khuza'ah. Hampir 20 orang yang terbunuh, menyebabkan puak-puak Bani Bakar ketika itu terus melarikan diri masuk ke dalam masjid. Maka apabila peristiwa itu berlaku, lalu larilah satu orang yang bernama Amru bin Salim Al-Khuzai. Yang berlaku iaitu mereka telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Lalu apabila sampainya berita tersebut, baginda Nabi SAW merencanakan ataupun merancangkan iaitu peperangan dengan mereka. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan tentera sebanyak 10,000 tentera. Bahkan banyak daripada kabilah-kabilah tersebut menyertai di dalam peristiwa pembukaan kota Mekah. Maka apabila baginda Nabi SAW berhenti di satu tempat, iaitu namanya di Mur Az-Zahran, dekat dengan Madinah, dekat dengan Mekah, maka Rasulullah memberitahu kepada ahli-ahli tentera supaya menyalakan unggun api sebanyak 10,000 unggun api. Maka ketika itu wadi itu berubah menjadi satu cahaya yang besar. Ketika itulah membuatkan Abu Sufyan dan beberapa lagi orang-orang yang berdekatan dengan Abu Sufyan keluar menuju ke kawasan apakah yang sebenarnya berlaku. Maka apabila perginya Abu Sufyan ke tempat tersebut untuk meninjau keadaan yang sebenar, maka apabila sedang nak meninjau, maka bertemu dengan Al-Abbas radhiyallahu anhu. Maka ketika itulah Abbas berkata kepada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, hati-hatilah dengan diri kamu, wahai Abu Sufyan. Demi Allah, jika kamu bertemu dengan Muhammad, nescaya dia akan memotong lehermu." Sekarang kata Abbas kepada Abu Sufyan, naiklah di atas kenderaanku, nescaya aku akan jamin keselamatan engkau, wahai Abu Sufyan. Maka apabila ditumpangi bawanya Abu Sufyan ini, Sayyidina Abbas bawa Abu Sufyan bertemu dengan Nabi SAW. Sebelum berjumpa dengan Sayyidina Umar, waktu mana Sayyidina Umar waktu itu sangatlah marah kepada Abu Sufyan. Maka ketika itulah dia membawa dalam keadaan Sayyidina Abbas beri jaminan, lalu bertemu dengan Nabi SAW. Lalu kata Abbas, sesungguhnya wahai Rasulullah, dia ni dalam jaminan aku.
Maka ketika itulah Abu Sufyan pun bila berjumpa, Rasulullah katakan kepadanya, pergilah engkau wahai Abbas dan Abu Sufyan, esok kamu pula datang kepada aku, kata Rasulullah kepada mereka berdua. Maka apabila dalam keadaan tersebut, maka Abu Sufyan dan Abbas pun pergi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itulah apabila bersembang dengan Nabi, bercakap dengan Nabi, akhirnya Abu Sufyan yang selama ini benci akan Islam, tidak suka kepada Islam, bahkan dialah yang paling tidak suka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia memeluk Islam. Maka ketika itulah apabila Islamnya Abu Sufyan, maka Abu Sufyan pun kembali ke kota Mekah lalu menyeru kepada puak-puak Quraisy dengan mengatakan, wahai ya ma'syara Quraisyin, hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih, faman dakhala dari fahuwa aminun, kata Abu Sufyan. Kata apa, wahai orang Quraisy, ini adalah Muhammad yang datang kepada kamu, yang mana kamu tidak terima sebelum ini. Maka sesiapa yang masuk ke dalam rumah aku, nescaya dia akan selamat, kata Abu Sufyan. Maka puak-puak Quraisy pun berkata, wahai Abu Sufyan, celakalah engkau, bagaimana kami semua nak masuk dalam rumah engkau? Lalu kata Abu Sufyan, waman aghlaqa babuhu fahuwa aminun, siapa-siapa yang masuk ke dalam rumahnya, dia tutup pintunya, maka dia akan selamat. Lalu kata Abu Sufyan, waman dakhala masjida fahuwa aminun, siapa-siapa yang masuk ke dalam masjid, nescaya mereka akan aman, mereka akan selamat. Apabila sebelum daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kota Mekah, Rasulullah telah mengaturkan 4 orang panglima, yang mana pertama diketuai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang kedua diketuai oleh iaitu Khalid bin Al-Walid, yang ketiga Zubair bin Awam, yang keempat Abu Ubadah Al-Jarrah. Tapi yang berlaku hanyalah kepada pasukan Khalid bin Al-Walid, yang mana hanya menggugurkan 2 orang sahabat syahid dan yang lain 12 orang musyrikin mati terbunuh. Maka ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam kota Mekah dalam keadaan tidak ada satu pun pertumpahan darah. Maka puak-puak Quraisy ketika itu sangatlah takut. Maka ketika itu mereka menanyakan, Rasulullah tanyakan, bagaimana agak-agak keadaan kamu semua? Lalu Rasulullah kata, aku maafkan kamu semua, maka kamu hiduplah dalam keadaan aman yang sentosa. Inilah merupakan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dibenci, dihina, dikutuk, tetapi Rasulullah itu sangat memaafkan akan orang lain apabila terhadap dirinya sendiri. Bahkan kita dapat pelajari dalam peristiwa Fathul Mekah ini menunjukkan kebijaksanaan Rasulullah mengaturkan dalam setiap strategi gerakan beliau. Akhirnya mendapat pujian, dapat kemenangan, sehingga mana kemenangan ini disebut di dalam Al-Quran. Tuhan sebut, inna fatahna laka fathan mubina, yang sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu wahai Muhammad satu kemenangan jelas yang nyata. Moga-moga sedikit daripada kisah ini dapat mengambil iktibar pengajaran sebagai inspirasi dalam hidup kita, agar sentiasalah di dalam membawa agama yang sebenar. Jadi cukuplah sekadar itu. Andai kata terlepas bicara yang tidak baik, moga Allah Ta'ala mengampunkan dan moga diperbetulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.